ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertamanya kita sama-sama merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Jumaat ini kita dapat sama-sama meneruskan pengajian hadis kitab Bulughul Maram dan kita masih lagi berada pada bab Al-Mawaqit, iaitu hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang berkaitan dengan waktu-waktu solat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan waktu solat. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat selesaikan bab ini pada malam ini dan pada minggu berikutnya kita boleh masuk kepada bab yang baru. Hadisnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya' min lailin aw min naharin. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Kita terjemahkan dulu hadis ini. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdu Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait. Jangan kamu melarang seseorang pun untuk melakukan tawaf di Baitullah ini. Wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw min naharin. Dan solat pada bila-bila masa sama ada malam ataupun siang. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban. Baik. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Seperti biasa kita bila melalui nama-nama rawi sahabat, jadi kita akan sentuh sedikit tentang latar belakang dan cerita yang boleh kita ambil manfaat daripada sahabat rawi yang ada pada hadis ini. Jubair bin Mut'im merupakan salah seorang daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Jubair bin Mut'im bin Adi bin Nufail bin Abd Manaf bin Qusay. Dia ni terkenal sebagai seorang yang elok pekerti je. Husnu Islami, elok pekerti Islamnya. Bil Hilim, seorang yang sangat bersifat penyantun dan berfikiran tajam. Dia telah meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah mengambil hadis beberapa tokoh pembesar tabi'in. Antaranya dua orang anaknya yang faqih, iaitu Muhammad dan Nafi'. Selain daripada itu Sulaiman bin Sart dan Sa'id bin Musayyib, dan ramai lagi lah daripada kalangan pembesar tabi'in. Itu beberapa contoh nama yang telah mengambil hadis daripadanya. Ada beberapa pandangan berkaitan dengan tahun kematian beliau, antaranya yang disebutkan oleh Al-Haythami pada tahun 59 Hijrah, manakala pandangan Al-Madaini pada tahun 58 Hijrah. Ada beza setahun daripada dua pandangan tersebut. Katanya dalam hadis ini, telah bersabda Nabi SAW, Wahai Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf ni bermaksud
Abdul Manaf bin Qusay yang merupakan datuk keempat dari lapisan yang keempat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ditujukan kepada Abdul Manaf dan keturunannya adalah kerana mereka ini dipertanggungjawabkan terhadap urusan Masjidil Haram, bertanggungjawab terhadap Masjidil Haram, sekaligus mempunyai kuasa untuk membenar dan menghalang sesiapa yang melakukan ibadat di dalamnya. Baik. Apa fiqh hadis ataupun yang boleh kita faham daripada hadis ini? Hadis ni sebenarnya ada kaitan dengan hadis yang kita baca pada minggu lepas, iaitu hadis-hadis minggu lepas membicarakan tentang 5 waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat. Yang mana 2 daripadanya berkaitan dengan perbuatan melaksanakan. Iaitu yang pertama, dilarang seseorang itu melakukan sebarang solat sunat. Di situ ada khilaf yang telah saya perincikan pada minggu lepas, saya tak nak sentuh dah. Cuma saya nak sebut tentang waktu tersebut. Apabila seseorang itu selesai melakukan solat fardu subuh, maka tidak ada lagi solat selepas itu sehinggalah terbit fajar. Yang kedua, apabila seseorang itu selesai melakukan solat fardu asar, maka tidak ada lagi solat selepas itu, selepas dia menunaikan solat fardu asar sehinggalah tenggelam matahari. Yang ketiga, ketika matahari terbit sehingga naik, sehingga matahari itu naik lebih kurang dalam tempoh masa pada hari ini sekitar 10 minit hingga 15 minit selepas matahari itu terbit. Yang keempat, apabila matahari berada di tengah-tengah langit. Dan yang kelima, ketika matahari sudah kekuning-kuningan, sehinggalah disebabkan hendak tenggelam dan sehinggalah sampai waktu ghurub, matahari itu benar-benar tenggelam. Itu 5 waktu. Maknanya ada 5 waktu ataupun waktu-waktu yang disebutkan itu, yang 5 tadi itu dilarang seseorang itu melakukan solat sunat, dengan perincian khilaf yang telah kita sentuh pada minggu lepas. Kemudian hadis yang kita baca pada malam ini pula berkaitan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk, kalau ditengok pada hadis ini, ditujukan khusus kepada Bani Abdul Manaf dan keturunannya. Namun dia juga meliputi kepada kita semua. Tidak boleh kita ni, sesiapa daripada kalangan kita ini, melarang mana-mana orang untuk melakukan tawaf ataupun solat sunat pada 5 waktu tadi. Kerana apa? Kerana hadis ini menyatakan seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram, tidak ada waktu baginya yang dilarang untuk dia mengerjakan solat. Baik. Selain daripada itu, yang hadis ini ditujukan kepada Bani Abdul Manaf dan keturunannya, yang merupakan datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka ini seperti mana yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang dipertanggungjawab sebagai pemberi minuman kepada jemaah haji dan pengurus hal ehwal Baitullah. Maknanya mereka ini pihak pengurusan masjid lah, pihak pengurusan Masjidil Haram pada ketika itu, iaitu daripada keturunan Bani Abdul Manaf. Jadi perawi hadis ini iaitu Jubair bin Mut'im juga antara pembesar daripada kalangan Bani Abdul Manaf. Ia menunjukkan kelebihan Bani Abdul Manaf khususnya serta Quraisy amnya. Justru hadis ini ditujukan kepada mereka kerana sebagai penguasa, sebagai pihak pengurus, mereka tidak boleh menggunakan kuasa sewenang-wenangnya untuk menghalang sesiapa yang ingin beribadat di dalam Masjidil Haram. Walau sebahagian ulama pula berpendapat bahawa ibadat solat yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah solat sunat tawaf sahaja. Namun pendapat ini tidak tepat, kerana selain solat, Rasulullah SAW juga menyebut larangan tawaf secara berasingan. Dalam hal ini pendapat jumhur ulama adalah lebih tepat, iaitu diharuskan semua jenis solat dilaksanakan, termasuk pada waktu-waktu yang dilarang yang telah disebutkan
sebelum ini. Maknanya kita bila masuk Masjidil Haram, tak kiralah waktu apa pun, kita boleh melakukan solat sunat, dan termasuk juga kita boleh melakukan tawaf sunat dan sebagainya. Jadi seolah-olah hadis ini mengkhususkan hadis larangan solat pada waktu tertentu secara umum. Jadi hadis ini juga dikira sebagai salah satu hadis yang mentakhsiskan nas yang umum, yang melarang seseorang melakukan solat sunat secara umumnya pada 5 waktu yang telah disebut pada hadis yang sebelum ini. Jadi bila ada hadis yang kita baca pada malam ini, hadis ini juga dianggap sebagai dalil yang mentakhsiskan larangan secara umum sebelum ini. Baik. Pengajaran hadis, apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, ibadah solat boleh dilaksanakan dalam Masjidil Haram pada bila-bila masa sahaja, termasuklah pada waktu yang ditegah solat. Waktu yang ditegah solat itu adalah 5 waktu yang telah kita huraikan pada hadis yang sebelum ini. Yang kedua, solat dan tawaf adalah 2 ibadah yang berbeza, tetapi boleh dilakukan pada bila-bila masa di Masjidil Haram. Solat di dalam Masjidil Haram tu boleh dilakukan pada bila-bila masa, manakala tawaf tu dah tentulah dalam Masjidil Haram. Tidak ada orang tawaf di tempat yang lain selain daripada Masjidil Haram. Namun hadis ini menunjukkan bahawa tawaf juga demikian hukumnya boleh dilakukan pada bila-bila masa di dalam Masjidil Haram. Yang ketiga, menegah orang beribadah dalam Masjidil Haram sama ada pada waktu siang atau malam adalah haram. Melarang orang melakukan ibadat dalam Masjidil Haram sama ada pada waktu siang atau malam adalah haram. Tolaklah situasi Covid pada hari ini. Dulu masa Covid mula melanda sekitar awal tahun lepas, memang dilarang. Kita tengok pihak Kerajaan Arab Saudi melarang orang melakukan tawaf di sekitar Baitullah tu. Kita tengok memang Kaabah tu dipagari, tidak boleh didekati. Jadi itu atas sebab waqi' suasana yang berlaku pada ketika itu, dan pada hari ini pun walaupun telah dibuka, tetapi kebenaran itu terbatas dari sudut bilangan dan disekat dengan beberapa SOP yang perlu dipatuhi. Yang seterusnya, pihak penguasa, pihak pemerintah ataupun kerajaan dalam konteks hari ini tidak berhak menghalang seseorang untuk menunaikan haknya sekiranya membawa kepada kemaslahatan umum. Baik. Seterusnya, haram bagi pemerintah atau penguasa menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri dan keluarga. Ini pun perkara yang kita boleh ambil istifadah daripada hadis yang kita baca pada malam ini, walaupun poin utamanya ialah berkenaan dengan hukum melarang seseorang itu daripada menegah, daripada melarang ataupun melarang dan menegah orang lain untuk melakukan ibadat solat dan tawaf di dalam Masjidil Haram. Walaupun itu dia punya poin utamanya, tapi kita juga boleh kembangkan apa yang boleh kita faham daripada hadis ini bila larangan tersebut, larangan untuk kita melarang orang lain untuk melakukan ibadah solat dalam Masjidil Haram itu, walaupun disebut secara khusus untuk Bani Abdul Manaf dan keturunannya, kerana pada ketika itu mereka lah pihak yang menguruskan Masjidil Haram, tapi ia juga boleh dikembangkan pada maksud yang lebih luas berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab penguasa. Jangan ada sikap yang mereka boleh diistilahkan sebagai menyalahgunakan kuasa, terutama sekali dalam menyekat pelaksanaan hak-hak rakyat ataupun hak-hak individu, termasuklah dalam melakukan ibadah. Cuma itulah yang kita kena faham dalam konteks suasana COVID-19 pada hari ini. Apa yang dilakukan oleh kerajaan itu juga adalah lebih kepada kemaslahatan umum, yang mana perlu juga diambil nilainya dalam menentukan keharusan SOP beberapa orang, berapakah jumlah orang yang boleh melakukan ibadah solat di dalam masjid ataupun surau. Itu semua adalah kepentingan
yang dilihat oleh pihak pemerintah pada hari ini dalam menjaga kemaslahatan umum. Yang terakhir yang boleh kita faham ataupun yang boleh kita ambil iktibar daripada hadis ini, iaitu di hadis ini menunjukkan bahawa kelebihan Quraisy yang dilantik sebagai penguasa dan pengurus Baitullah. Ini merupakan salah satu khususiat ataupun keistimewaan Quraisy, yang mana mereka ini merupakan kaum yang diberikan kelebihan untuk mengurus Baitullah ataupun Masjidil Haram. Baik. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Baik, hadis yang berikut ini daripada Abdullah bin Abbas. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran. Fajru yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Wa fajru tahrumu fihi as-salah ay salatu subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Walil Hakim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma al-fajru fajran fa amma al-fajru alladhi yakunu kazanbi as-sarhan fala tahillu as-salah fala tahillu as-salatu fihi wala yahrumu at-ta'am wa amma alladhi yazhabu mustatilan fil ufuqi fa innahu yuhillu fihi as-salah wa yuharrimu fihi at-ta'am. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi, pak saudara Nabi. Begitu jugalah Abdullah bin Abbas, iaitu anak kepada Al-Abbas tadi, sahabat Nabi dan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Abbas yang lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Abbas, merupakan sahabat Nabi dan sepupu Nabi sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Dia ni seorang pencinta ilmu. Semenjak kecil Ibnu Abbas telah menunjukkan kecerdasan dan kesungguhannya terhadap sesuatu isu. Dia bila timbul satu isu, dia begitu berminat untuk mencari jawapan ataupun penyelesaian kepada isu yang timbul. Sangat minat kepada ilmu dan mempelajari sesuatu. Satu ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia ni ingin melihat secara langsung bagaimanakah sifat ataupun rupa bentuknya, cara kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Untuk itu, untuk mencapai hasratnya itu, dia sengaja bermalam di rumah ibu saudaranya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris. Ketika itu dia bila dia bermalam satu malam di rumah mak saudaranya Maimunah binti Al-Haris Ummul Mukminin, isteri Nabi, dia melihat Rasulullah SAW bangun di tengah malam untuk berwuduk bagi melaksanakan solat malam. Dengan segera Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membawakan air kepada Nabi untuk baginda berwuduk. Dengan demikian, secara tak langsung dia dapat melihat sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Ini satu sikap Ibnu Abbas yang sangat mementingkan ilmu, apatah lagi ilmu yang boleh diperoleh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan ia melibatkan permasalahan ibadat. Rasulullah SAW pun berwuduk dengan air yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas tadi. Sambil baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap lembut kepala Ibnu Abbas, lalu mendoakan satu doa yang cukup terkenal, yang kebanyakan kita tahu doa ini, iaitu Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Iaitu ya Allah, berikanlah kefahaman, kefakihan kepadanya
berkaitan dengan agama ini dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Jadi berkat doa Nabi ini, beliau yakni Ibnu Abbas juga terkenal dengan gelaran Turjumanul Quran. Setelah itu Rasulullah SAW pun solat malam dengan dimakmumi oleh isteri baginda Maimunah radhiyallahu anha, dan di belakang Nabi juga ketika itu Ibnu Abbas yang berdiri di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW dia bila baginda sedar Abdullah bin Abbas berada di belakangnya, baginda telah menarik Abdullah bin Abbas ni berdiri sejajar dengan Nabi SAW. Baik. Daripada situasi ini, kalau kita lihat kepada fiqhul Imam Bukhari kata daripada tindakan Nabi yang meletakkan Ibnu Abbas sejajar sebelah dengan baginda, bermakna bila dua orang lelaki, seorang jadi makmum, seorang jadi imam, maka yang makmum itu berdiri betul-betul setara, sejajar di sebelah imam. Ini fiqh Imam Al-Bukhari. Cuma kita sebagaimana kita maklum dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bila kita disifatkan sebagai seorang makmum ni mengikut, jadi kedudukan makmum itu di belakang sedikit lah, di belakang sedikit sahaja. Tapi jangan sampai separuh belakang. Kita kadang-kadang tengok bila dua orang tu solat berjemaah, dia dengan imam tu beza sampai separuh sejadah tu beza jauhnya. Jadi dia sebenarnya kalau solat berdua ni, kalau nak belakang pun belakang sedikit sahaja. Tapi kalau berdasarkan kepada fiqh Imam Bukhari tadi, kalau nak berdiri sebelah sama pun tidak menjadi kesalahan, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bila Abdullah bin Abbas baginda tarik berdiri sejajar dengan baginda di dalam solat berjemaah berdua antara dua orang lelaki. Baik. Ketika Abdullah bin Abbas berusia 13 tahun, baginda Rasulullah SAW wafat. Namun sikap Abdullah bin Abbas ni, sebagaimana yang disebutkan tadi, seorang yang sangat mencintai ilmu, bila baginda yang merupakan salah seorang gurunya meninggal dunia, Abdullah bin Abbas rajin pula mendatangi para sahabat yang lebih senior untuk mendapatkan apa sahaja yang beliau ingin pelajari dan ketahui. Sehingga kadang-kadang beliau sanggup menunggu di rumah sahabat tersebut walaupun sehingga lewat hari. Di sini menunjukkan bahawa kesungguhan dan kecintaan Abdullah bin Abbas kepada ilmu. Meniti usia dewasa, beliau mendapat tempat di hati Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menjadi khalifah Islam, Amirul Mukminin, Umar sering mengundang Ibnu Abbas dalam majlis syuranya dengan dihadiri oleh para sahabat yang lebih senior. Umar sering berkata kepada Ibnu Abbas supaya tidak perlu segan dalam menyampaikan pendapat, dalam menyampaikan pandangan, walaupun di hadapan beliau, di hadapan Abdullah bin Abbas ataupun beliau ini dikelilingi dengan para sahabat yang lebih senior. Jangan segan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, walaupun ketika itu Abdullah bin Abbas masih lagi berusia muda jika nak dibandingkan dengan para sahabat yang lebih senior. Inilah bentuk tarbiyah lain yang diperoleh oleh Ibnu Abbas selain daripada Rasulullah selain daripada didikan yang beliau dapat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita, senioriti itu bukanlah menjamin ketepatan atau betulnya sesuatu perkara. Sekiranya sesuatu ilmu atau perkara yang benar itu datangnya daripada orang yang lebih muda daripada kita, maka hendaklah kita terima. Kadang-kadang ungkapan orang Melayu ni, aku lebih banyak makan garam tu, tak boleh dirujuk sangatlah. Bukan menjadi rujukan yang utama dalam mencari kebenaran. Kebenaran ni bukan terletak kepada orang yang lebih senior. Kadang-kadang kebenaran itu lebih didokong, lebih diketahui, lebih difahami oleh generasi
muda. Jadi yang tua ni kadang-kadang bila dapat sesuatu perkara daripada orang yang lebih muda, walaupun dia tu muda tapi apa yang dicakapkan itu benar, maka terimalah dengan hati yang terbuka. Ini dapat kita pelajari daripada nasihat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar ni juga merupakan seorang sahabat yang senior. Dia boleh berkata kepada Abdullah bin Abbas, jangan berasa segan untuk menyuarakan pandangan ataupun pendapat walaupun engkau lebih muda daripada para sahabat lain yang lebih senior. Wafatnya ataupun meninggalnya Abdullah bin Abbas ni dalam usia 71 tahun pada tahun 68 Hijrah. Sahabat Nabi Abu Hurairah pada hari kematiannya menyatakan bahawa hari ini meninggalnya seorang ulama bagi umat ini. Semoga Allah memberikan pengganti Abdullah bin Abbas. Ini Abu Hurairah mengiktiraf tentang keilmuan, kebijaksanaan Abdullah bin Abbas sebagai seorang mufassir, pentafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, sebagai seorang yang faqih daripada kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua jenis. Fajar itu ada dua jenis. Fajrun yuharrimu at-ta'am wa tahillu fihi as-salah. Iaitu fajar yang mengharamkan makan serta menghalalkan solat. Wa fajrun tahrumu fihi as-salah, dan fajar yang mengharamkan solat, ai salatus subuh, iaitu solat subuh serta menghalalkan, wa tahillu fihi at-ta'am, serta menghalalkan makan. Maknanya fajar yang mengharamkan solat, solat di situ ialah solat subuh. Fajar yang mengharamkan solat itu adalah solat subuh, bermaksud fajar yang dilihat itu masih lagi belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Fajar apa? Yang kita kenali sebagai fajar kazib. Yang mana fajar ini juga masih lagi membolehkan seseorang itu untuk makan ataupun untuk sahur sekiranya dia mahu berpuasa pada hari esoknya. Baik. Hadis ini riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim. Walil Hakim, dan bagi Al-Hakim, menurut riwayat Hakim, min hadisin Jabir bin Abdullah, daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang lagi rawi sahabat yang akan kita cerita sedikit tentang latar belakang dirinya. Baik. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Sa'labah, sahabat Nabi, seorang yang dianggap mujtahid dan al-hafiz. Al-hafiz ni bukan hafiz Quran. Al-hafiz ni adalah al-hafiz, orang yang banyak menghafaz, yang banyak memahami, yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita tengok para ulama silam yang menghafaz hadis, yang merupakan ilmuwan hadis, ulama hadis, tokoh hadis, gelaran Al-Hafiz ni disebut di awal namanya, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tak panggil Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Itu orang Malaysia aja. Orang Malaysia tak Al-Hafiz kat hujung. Tapi dari segi penggunaan disiplin ilmu Islam, Al-Hafiz ni ialah untuk mereka yang alim hadis, menghafaz hadis, yang mana ilmunya mendalam tentang hadis-hadis Nabi SAW, yang mana gelaran itu diletak di awal nama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Jauzi, dan sebagainya. Ramailah lagi di kalangan para ulama hadis. Daripada yang mana Jabir bin Abdullah ni, dia merupakan sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, daripada kalangan Ansar suku Khazraj, yang mana dia juga menyertai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, dan
juga meriwayatkan daripada Umar, maknanya dia juga mengambil riwayat daripada Umar, daripada Ali, Abu Bakar, Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Kemudian orang yang mengambil hadis daripadanya pula, daripada Jabir bin Abdullah, ni daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan pembesar tabi'in yang mengambil hadis daripada Jabir, antaranya ialah Ibnu Musayyib. Ini semua nama-nama tokoh tabi'in. Ibnu Musayyib, Atha bin Abi Rabah, Hasanul Basri, Abu Ja'far Al-Bakir, Muhammad bin Munkadir, dan ramai lagi, yang mana nama-nama ini merupakan sebilangan daripada guru-guru imam-imam mazhab kita yang empat. Baik. Hadis yang diriwayatkan dalam himpunan Jabir adalah lebih kurang sebanyak 1540 hadis. Manakala bilangan hadis yang diriwayatkan secara ittifaq antara syaikhan, iaitu antara Bukhari dan Muslim, adalah sebanyak 58 hadis. Maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara bersama daripada Jabir ini sebanyak 58 hadis. Kemudian bilangan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari daripada Jabir ada sebanyak 26 hadis. Manakala bagi Imam Muslim pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir adalah sebanyak 126 hadis. Dari segi hayat dan kematian Jabir bin Abdullah ni, dikatakan dia ni hidupnya panjang lah. Usianya panjang. Meninggal pada usia 94 tahun. Yang mana macam mana boleh dapat 94 tahun ni? Ia dikira berdasarkan kepada usianya ketika peperangan Badar. Peperangan Badar, yang mana pada ketika itu usianya baru 18 tahun. Masih lagi muda remaja lah. 18 tahun dah turun ke medan jihad. Peperangan Badar pula tu. Peperangan Badar yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Yang mana ketika itu dia baru berusia 18 tahun. Kemudian ditambah dengan tahun meninggalnya. Tahun meninggalnya yang dikatakan pada 78 Hijrah. Menurut riwayat Al-Waqidi, dan menurut satu lagi riwayat daripada An-Nu'aim, pandangan daripada An-Nu'aim mengatakan bahawa dia ini meninggal pada tahun 77 Hijrah. Itu yang dapat jumlah usia 94 tahun lebih kurang lah. Dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Waqidi menyatakan bahawa Jabir ni telah berkata bahawa dia telah menyertai peperangan bersama Rasulullah SAW sebanyak 16 siri peperangan. Inilah dia kekentalan jiwa para sahabat Nabi, seumpama Jabir berani ikhlas dalam turun berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, seorang pejuang, dan pada waktu yang sama seorang yang cintakan kepada ilmu dan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya al-fajru fajran. Fajar itu ada dua jenis. Fa ammal fajru allazi yakunu kazan bisarhan fala tahillu as-salatu fihi wala yahrumu at-ta'am. Fajar itu ada dua jenis. Adapun fajar yang seperti ekor serigala, kazan bisarhan, seperti ekor serigala, maka tidak halal solat padanya. Fala tahillu as-salatu fihi. Tidak halal solat padanya. Solat di sini adalah solat fajar, solat subuh. Maknanya walaupun fajar ni dah kelihatan, tapi belum menunjukkan lagi telah masuknya waktu subuh. Yang kita sebut sebagai fajar kazib. Wala yahrumut ta'am, dan seseorang itu tidak diharamkan untuk makan. Maknanya masih lagi boleh makan walaupun fajar ni telah kelihatan. Sekiranya makan itu untuk tujuan berpuasa pada esoknya, kita panggil sebagai makan sahur. Masih lagi boleh walaupun fajar ini sudah kelihatan, yang mana kita namakan sebagai fajar kazib. Kemudian
Wa ammal ladzi yazhabu mustaqilan fil ufuq. Adapun fajar yang terbentang panjang di ufuk, fa innahu yahillu fihi shalah, maka sesungguhnya dihalalkan pada waktu itu untuk solat. Maknanya bila sudah kelihatan fajar yang terbentang memanjang di ufuk, maka ketika itu barulah telah menunjukkan masuknya waktu solat fajar ataupun solat subuh, maka dihalalkan, yakni dibolehkan untuk kita melakukan solat fardu subuh. Wa yuharrimu fihi at-ta'am, dan diharamkan pula untuk kita makan pada waktu tersebut. Maknanya bila dah nampak fajar yang terbentang memanjang di ufuk, maka pada ketika itu kita sudah tidak boleh makan sahur. Kenapa? Kerana dah masuk waktu solat subuh. Okay. Hadis di atas menjelaskan bahawa terdapat dua jenis fajar. Fajran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Dua jenis fajar yang perlu diketahui oleh setiap kita. Yang pertama, fajar kazib. Fajar kazib yang dikatakan seperti ekor serigala tadi. Fajar palsu, fajar bohong. Ialah cahaya yang muncul secara menegak di ufuk timur seperti ekor serigala dari segi panjangnya. Dari segi panjangnya hingga ke puncak ufuk yang tertinggi, dan warnanya pula ialah putih kebiru-biruan. Cahaya fajar seperti ini bukanlah isyarat kepada masuknya waktu subuh ataupun waktu berpuasa. Sebaliknya, waktu yang masih dihalalkan untuk makan bagi seseorang yang ingin berpuasa pada hari tersebut, dan solat subuh pada waktu ini adalah tidak sah. Kenapa? Kerana waktu subuh itu belum masuk lagi. Fajar yang kelihatan itu adalah fajar kazib. Yang kedua, fajar shadiq. Fajar shadiq, iaitu fajar yang benar. Ia ibarat cahaya yang muncul secara mendatar lagi memanjang di ufuk timur, dan fajar inilah yang menjadi petunjuk masuknya waktu solat subuh ataupun waktu imsak, ataupun bermulanya waktu imsak, iaitu waktu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa untuk orang-orang yang mahu berpuasa pada hari tersebut. Cahaya fajar shadiq ini ada kalanya berwarna merah, jingga atau kekuningan, bergantung kepada keadaan atmosfera, bergantung kepada keadaan suasana langit pada ketika itu. Baik. Cuma pada suasana hari ini, nak lihat fajar, ni tak kiralah fajar kazib ke, fajar shadiq ke, mungkin agak payahlah dalam suasana keadaan udara kita yang berhabuk, lebih-lebih lagi dalam kalau berlaku situasi jerebu, lagilah payah untuk kita melihat fajar ini. Baik. Secara detailnya fajar ni telah saya huraikan pada hadis yang pertama dahulu, yang menceritakan tentang waktu-waktu solat bagi lima waktu solat fardu. Baik. Ma yu'khazu minal hadis, apa yang boleh kita fahami daripada hadis yang kita baca ni? Yang pertama, terdapat dua jenis fajar, iaitu fajar kazib dan fajar shadiq. Al-fajru fajran, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kazib. Seterusnya, fajar kazib ialah cahaya yang terbit secara memanjang ke atas di ufuk timur, seperti ekor serigala. Dan fajar ini menandakan waktu solat subuh belum masuk lagi. Fajar ni belum masuk. Fajar kazib ni menunjukkan bahawa waktu subuh tu belum masuk. Setengah tempat. Dan ni sebenarnya sunnah yang mungkin telah ditinggalkan. Jarang kita tengok tempat-tempat pada hari ini melakukannya. Cuma saya dulu masa dekat Jordan pun, masjid di universiti tu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang tak buat. Dia sunnah lah. Kita kena ambil berat perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah. Menjelang waktu subuh ni selalu ada dua azan. Ada dua azan.
Azan yang pertama belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Iaitu azan yang pertama. Kalau dalam masa sekarang ni, selalunya setengah tempat dia buat 40 minit ataupun setengah jam lebih kurang lah sebelum masuknya waktu subuh yang sebenar. Jadi kalau kita duduk satu tempat, bila nak menjelang waktu subuh tu, ada azan, kita kena pastikan tu azan yang pertama ataupun azan yang kedua. Kalau azan yang pertama tu adalah azan yang berdasarkan kepada fajar kazib tadi. Maknanya kalau kita dengar azan tu, kita masih lagi boleh makan dan minum sekiranya kita mahu berpuasa pada hari tersebut. Dan tidak boleh untuk kita melakukan solat subuh pada waktu itu, kerana pada waktu itu bukan fajar sadiq yang sudah muncul, tetapi fajar kazib. Setengah orang disebut azan yang pertama tu tujuannya untuk orang bersedia, untuk bersiap sedia bangun, mandi, buat persiapan lah untuk pergi ke masjid bagi menunaikan solat subuh. Kemudian setelah terbit fajar sadiq, barulah dilaungkan azan yang kedua, menunjukkan telah masuknya waktu solat subuh. Dan bagi orang yang ingin berpuasa, disitulah bermulanya detik ataupun saat mereka berhenti untuk makan dan minum. Kalau mereka makan dan minum pada waktu tersebut, maka tidak sahlah puasa mereka pada hari itu. Fajar sadiq ialah cahaya yang muncul secara mendatar, lagi memanjang, mustatilan di ufuk timur, dan fajar ini menandakan waktu solat subuh telah masuk dan bermulanya waktu berpuasa pada hari tersebut. Dan yang terakhir, hikmah kewujudan fajar kazib adalah sebagai persediaan bagi orang yang berpuasa melakukan imsak, dan bagi mereka yang melakukan qiyamul lail hendaklah menutupnya dengan solat witir. Ini antara hikmah kenapa ada dua fajar. Terutama hikmah adanya fajar kazib ni sebagai persediaan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bagi orang yang mahu berpuasa, dia bolehlah mula kalau nak berhenti, kalau belum berhenti makan tu, kena makan dengan cepat lah. Kena makan dengan cepat. Bukan bermaksud dia kena terus berhenti makan, kerana itu hanyalah fajar kazib, dia masih boleh lagi makan. Tapi dia kena segerakan, dia kena cepat makan pada ketika itu, supaya tidak terlajak sehingga terbit fajar yang sebenar, fajar sadiq. Dan tujuannya juga adalah untuk memberi ingatan kepada orang yang melakukan qiyamul lail, solat malam, untuk menutup ibadah malamnya dengan solat witir. Kemudian kita baca satu lagi hadis. Ini saya kira hadis yang terakhir dalam bab al-mawaqit ni. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali salatu fi awwali waqtiha. Daripada Ibnu Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Satu lagi rawi sahabat di dalam hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang juga dikenali dengan kunyah ataupun dengan gelaran sebagai Abu Abdurrahman. Kalau kita jumpa dalam mana-mana sanad hadis ataupun dalam sirah sahabi, bila disebut sebagai Abu Abdurrahman, maka dia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang faqih, alim Al-Quran, penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah bin Mas'ud ni sangat faqih, sehingga kan para sahabat pun seumpama Abu Musa al-Asy'ari, bila nak mendapatkan suatu pandangan fiqh, dia sanggup menunggu pandangan Abdullah bin Mas'ud, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Sunan Ad-Dailami. Saya cerita sikitlah, tapi saya tak nak perincikan sangat. Berkenaan dengan satu ketika Abu Musa al-Asy'ari dia pergi ke masjid hendak menunaikan solat subuh. Sampai di masjid, dia lihat di masjid tersebut ada kumpulan-kumpulan zikir.
Ada beberapa orang melakukan, disebut di situ hilaqan julusan, kumpulan-kumpulan, buat duduk dalam bulatan, yang mana mereka ini berzikir beramai-ramai, yang mana setiap kumpulan tu ada ketua lah, dan mereka membilang zikir mereka dengan batu-batu kecil yang sebesar kacang kuda, untuk mereka mengira zikir mereka. Yang mana Abu Musa al-Asy'ari dia kata, aku tak pernah nampak hal ini, dan pada hayat Rasulullah SAW, tetapi aku merasanya adalah suatu perkara yang baik. Tapi aku tak nak kata apa-apa, aku nak tunggu pandangan Abdullah bin Mas'ud. Maknanya di sini Abu Musa al-Asy'ari dia kalau boleh nak dengar dulu apakah pandangan Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan apa yang dia lihat di masjid tadi. Di situ menunjukkan bahawa kepercayaan para sahabat dalam beberapa isu yang berkaitan dengan hukum fiqh ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Baik, Islamnya Abdullah bin Mas'ud ni, yang mana dia ni merupakan antara peribadi-peribadi yang awal memeluk Islam, dan merupakan orang yang keenam daripada kalangan 6 orang yang menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW di peringkat awal dakwah Nabi SAW di Mekah. Menyertai hijrah dalam sirah, beliau menyertai hijrah sebanyak 2 kali. Yang pertamanya ketika umat Islam berhijrah ke Habsyah, beliau turut serta, dan kali yang kedua ketika berhijrah ke Yathrib ataupun ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud ni dia meninggal di Madinah pada tahun 38 Hijrah, pada masa pemerintahan Khalifah Uthman. Baik, kalau kita tengok dalam perkembangan mazhab fiqh, yang mana fiqh Abdullah bin Mas'ud ni banyak diambil manfaat oleh Al-Imam Abu Hanifah. Fiqh Imam Abu Hanifah banyak terkesan daripada pengaruh fiqh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya nak kongsi satu kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang saya kira kita patut dengar dan patut faham. Memandangkan pada kita ini hidup pada zaman banyak berlaku fitnah. Fitnah dalam Islam ni, fitnah yang kalau kita jumpa di dalam Al-Quran, dalam hadis. Fitnah bukanlah fitnah yang kita faham dalam bahasa kita, iaitu cerita yang tak betul tentang orang. Fitnah ini ialah perkara-perkara yang boleh menyebabkan tergugatnya iman dan agama seseorang. Itu fitnah. Sebab tu dalam Al-Quran disebut anak-anak boleh menjadi fitnah, harta benda boleh menjadi fitnah. Kerana kadang-kadang dengan sebab anak dan harta benda boleh terabai, boleh tergugatnya iman dan agama seseorang itu. Baik. Saya suka kongsi riwayat yang akan saya bacakan ni, dia daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana sebahagian para ulama hadis mengatakan hadis ini marfu' kepada Nabi SAW. Hadis marfu' ni maksudnya mustahil sahabat berdasarkan kepada pengetahuan dia sendiri semata-mata boleh menyatakan sesuatu hal, melainkan mesti dia memahami hal tersebut daripada apa yang ditunjukkan ataupun daripada apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW. Maka sebab itu dikatakan hadis ini ataupun riwayat yang dikatakan daripada Abdullah bin Abbas ni sebagai hadis yang marfu', bermaksud hadis yang diangkat dari segi mafhum ataupun matannya kepada Nabi SAW. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud, kata dia, kaifa antum, bagaimana kamu nanti, idza labisatkum fitnah, apabila kamu diselubungi, diselubungilah, pakai labisa ni pakai, bila kita memakai pakaian kita, maka tubuh badan kita diselubungi, ditutupi. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimanakah kamu nanti bila kamu hidup dalam suasana diselubungi fitnah, yahramu fiha al-kabir, yang mana pada ketika itu orang tua, orang dewasa menjadi tua, wa yarbu fiha as-saghir, yang mana dalam suasana tersebut anak-anak kecil membesar dalam suasana fitnah, orang dewasa menjadi semakin tua dalam suasana fitnah. Wa yattakhizuha an-nasu sunnatan,
Dan pada ketika itu sunnah diambil. Iza turika minha syai'un qila taraktu sunnata. Baik. Wa tuttakhadhu sunnah, dan ketika itu sunnah diambil. Fa in wuyyirat yauman qila hadza munkar. Di mana sunnah ketika itu pada suasana fitnah itu dilihat sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Dan bila ada orang mahu membetulkan sesuatu amalan itu supaya bertepati dengan sunnah, maka dikatakan kepada orang tersebut, ini adalah perkara yang mungkar. Qila, orang yang berada bersama dengan Abdullah bin Mas'ud ketika itu bertanya, mata yakunu zalik, bilakah akan berlakunya suasana tersebut? Ini yang perlu kita dengar jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud. Bilakah suasana fitnah ini berlaku? Dia tak sebut tahun bila, dia tak sebut hari apa, tapi dia sebut suasana. Suasana yang banyak fitnah ini berlaku bila iza qallat umanaukum, apabila sedikitnya orang yang amanah, apabila sedikitnya orang yang amanah, wa kasurat umaraukum, tetapi ramainya orang ketika itu yang mahu menjadi umara, pemimpin. Orang yang amanah sedikit, tetapi yang nak jadi ketua, yang nak masuk pilihan raya, nak jadi pemimpin ramai. Sedangkan yang amanah sikit je. Wa qallat fuqahaukum, sedikit sangat orang yang faqih, orang yang faham. Wa kasurat quraukum, sedangkan orang yang boleh membaca, sebahagian para ulama hadis mengatakan membaca itu ialah membaca Al-Quran, ramai. Ramai orang yang boleh baca Quran dengan baik. Orang Malaysia boleh baca Quran dengan baik, lebih baik lagi daripada Imam Masjidil Haram. Kalau Imam Masjidil Haram masuk tilawah, kalah dia. Punya hebatnya orang kita baca Al-Quran. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, qallat fuqahaukum, tapi sedikit sangat yang faham. Jadi kita janganlah hanya sekadar berusaha sekadar berusaha untuk melahirkan ramai qurra, tetapi kita meninggalkan usaha untuk melahirkan ramainya orang yang faham daripada apa yang dibaca. Wa tufukkiha li ghairid din, dan ramai juga orang yang mempelajari agama ni bukan tujuan untuk agama, tetapi untuk tujuan selain daripada agama. Belajar agama tapi untuk mencari keuntungan. Belajar agama tapi untuk mencari nama. Belajar agama tapi untuk mencari kedudukan. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dan mereka ini pada suasana fitnah ini, ramainya orang yang memburu dunia ini, mencari keuntungan dunia ini dengan amalan akhirat. Mencari keuntungan dunia dengan amalan akhirat. Maknanya amalan agama boleh dijadikan modal untuk untung di dunia ini. Banyak contoh lah. Kadang-kadang kalau kita sebut sensitif pula. Itu belum lagi jual produk berjenamakan agama, makanan sunnah, air bacaan Al-Quran 30 juzuk, kismis sunnah, kismis tawaf, air mineral di bawah tawaf. Kadang niaga benda-benda macam ni boleh kaya raya tu. Ini termasuklah masuk dalam apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dunia diburu dengan amalan akhirat. Jadi apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud ini sangat perlu kita ambil perhatian, sangat perlu kita ambil pengajaran supaya kita perlu tahu, kita perlu faham supaya kita tidak menjadi daripada kalangan orang-orang yang menyuburkan fitnah terhadap agama dan iman. Baik. Apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang dirakamkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram ni, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'malis salatu fi awwali waqtiha.
amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik, amalan yang paling disukai adalah melaksanakan solat pada awal waktunya. Hadis ini merupakan jawapan kepada persoalan yang dikemukakan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, persoalan adalah tentang amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud amalan yang paling afdal dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang paling banyak ganjarannya, iaitu persoalan yang sering dikemukakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rata-ratanya adalah berkenaan dengan persoalan ukhrawi, iaitu persoalan akhirat, selain mereka inginkan yang terbaik daripada amalan ukhrawi tersebut. Baik. Jadi antara amalan yang disukai itu ialah solat di awal waktunya. Jadi kalau kita imbau hadis-hadis yang telah kita baca sebelum ini yang berkaitan dengan waktu-waktu solat ni, tak kira lah subuh, zuhur, asar sehinggalah ke isyak itu, berdasarkan hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini, kita amat-amat digalakkan untuk solat di awal waktu setiap waktu solat tersebut, supaya kita mendapat kelebihan solat di awal waktu. Pada waktu yang sama kita juga tahu di sana ada hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita juga dah baca, ada solat tertentu pada ketika tertentu Nabi akan menangguhkannya, Nabi akan mentakhirkannya, Nabi akan melewatkannya. Seperti mana? Seperti apa? Seperti solat isyak. Memanglah secara umumnya amalan yang paling afdal menunaikan solat di awal waktunya, termasuklah solat isyak secara umumnya. Tetapi pada ketika-ketika tertentu Nabi suka menangguhkan, melewatkan waktu solat isyak, sebagaimana hadis yang telah kita baca dulu. Aisyah mengatakan bahawa sehingga berlalunya sepertiga malam yang pertama baru baginda menunaikan solat isyak. Jadi kita kena faham jugalah situasi tersebut. Ada ketika-ketika tertentu Nabi akan melewatkan solat isyak tersebut pada waktu yang berikutnya. Cuma yang perlu kita faham ialah nak tangguh ke, nak lewatkan ke, ataupun nak awalkan ke, kita juga boleh dapat faham berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah kita baca, di mana contohnya dalam solat isyak, Nabi mengatakan bahawa bila imam telah melihat makmum sudah bersedia, untuk melaksanakan solat isyak tersebut, walaupun azan baru dilaungkan, menunjukkan solat isyak baru sahaja masuk, tapi bila imam telah melihat makmum sudah bersedia, maka pada ketika itu imam boleh memulakan solat, walaupun ketika itu di awal waktu, walaupun kita membaca ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi suka menangguhkan waktu solat sehingga berlalunya sepertiga malam yang pertama ataupun separuh malam yang pertama. Baik. Dan kita juga perlu faham bila ketikanya Nabi akan melewatkan solat isyak tersebut, bila Nabi melihat makmum masih lagi belum bersedia. Makmum masih lagi belum bersedia ni mungkin sebab makmum belum ramai, dan kalau kita tunggu bagi masa lebih lama sedikit, kita dapat merasakan bahawa imam dapat merasakan bahawa akan memberi peluang kepada orang lain, orang yang lebih ramai untuk datang menunaikan solat isyak secara berjemaah. Jadi jika demikian keadaannya, jika imam melihat hal itu, maka imam bolehlah menangguhkan ataupun melewatkan sedikit pelaksanaan solat isyak. Tapi kalau imam merasakan bahawa kalau dia lewatkan solat isyak tersebut menyebabkan orang akan berasa bosan menunggu, sehingga memungkinkan ada orang yang akan meninggalkan masjid pulang ke rumah solat sendirian, maka adalah lebih baik imam menunaikan solat isyak tadi di awal waktunya. Jadi di sini imam kena buat keputusan, sama ada solat tersebut hendak diawalkan pada waktunya, pelaksanaannya di awal waktunya, ataupun ditangguhkan sedikit kemudian di pertengahan waktu. Itu imam punya kuasa. Ini kuasa imam lah. Baik. Selain daripada itu, baik, imam juga perlulah menilai
sama ada nak melewatkan itu akan membebankan makmum ataupun tidak. Kalau dengan melewatkan itu akan membebankan makmum, maka eloklah imam mengawalkan ataupun melaksanakan solat tersebut di awal waktunya. Okey. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam nak melewatkan pelaksanaan solat seperti solat Isyak ini, yang perlu diambil kira juga oleh imam ataupun oleh kita kalau kita nak solat secara sendirian, tidak, kalau ada perkara yang menguzurkan kita untuk melakukan solat secara berjemaah di masjid ataupun di surau, perkara yang perlu kita perhatikan ialah kita nak menangguhkan ataupun nak melewatkan solat tersebut, nak tangguh tu pun hendaklah di dalam ruang lingkup waktu yang disebut sebagai waktu mukhtar. Jangan sampai masuk dalam waktu yang haram. Ini kita dah perincikan dahulu. Saya tak nak ulang lagi. Yang pentingnya yang perlu saya nak ingatkan di penghujung bab ini ialah untuk kita menangguhkan pelaksanaan solat tadi pada waktu awalnya, kita nak tangguhkan sedikit. Pelaksanaan tersebut hendaklah masih lagi dalam ruang lingkup waktu mukhtar. Jangan sampai masuk kepada waktu haram. Contoh solat asar kan, ada waktu jawaz, ada waktu mukhtar, ada waktu haram. Begitu juga dengan solat Isyak. Jadi hendaklah kita, kalau kita nak tangguhkan solat asar kita tu, jangan sampai masuk waktu haram. Waktu haram ni bila cahaya matahari tu dah kekuning-kuningan. Kenapa cahaya matahari tu kekuningan? Kerana dia dah nak masuk tenggelam dah. Maknanya dah nak di hujung waktu dah. Waktu haram ni hanya dibenarkan bagi siapa? Bagi mereka yang ada keuzuran untuk melaksanakan solat tersebut pada waktu mukhtar ataupun pada waktu jawaz. Jadi ini yang perlu kita ambil perhatian. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah selesai dah kita membaca hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Bulughul Maram, di dalam bab Al-Mawaqit, iaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang waktu-waktu solat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan waktu solat. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita membaca hadis-hadis di dalam bab ini dapat mempertingkatkan kefahaman kita, terutama sekali dalam pelaksanaan ibadah solat, kerana penting sangat bagi kita memastikan solat kita ini mestilah sama sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menitik beratkan persoalan pertamanya, bilakah masuknya waktu sesuatu solat itu dan bilakah berakhirnya waktu solat tersebut. Dan insya-Allah pada bab yang berikutnya kita akan masuk bab azan. Insya-Allah kalau tidak ada apa-apa perkara yang menghalang, kita akan mula pada minggu hadapan. Jadi sekadar itu sahaja, yang benar daripada Allah, salah dan silap daripada kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.